Baik, so soalan 1 sampai 5. Okey. Soalan 1 sampai 5, yang mana ada masalah? Yang belum 5 sir. yang belum kita Soalan bincang. 4 sir. 45 sir. 4, 5. So 1, 2, 3 boleh sketch Boleh sir, boleh. Boleh sir. Make sure kamu apa nama ni, label. Kena label. Okey, kena label. Yang mana x intercept kalau ada, y intercept kalau ada, kena label. X axis, y axis kena label. Okey, dalam apa nama ni, exam. Okey, dalam exam graf, markah untuk graf ni 3 markah. Yang pertama adalah, okey saya tulislah. Okey, saya tulis markah untuk graf ada 3 markah biasanya. Okey, markah untuk graf ada 3. Yang pertama adalah apa panggil tu bentuk, shape. Shape betul. Okey, shape betul dan ada label x dan y axis. Label. Kemudian markah yang kedua, kalau saya tak salah, dapat markah yang pertama dan dia ada label semua sekali lah. Okay, all label. Okay, all label. Maksudnya kalau ada, okay, y intercept dengan x intercept. Okay, kalau ada. Kemudian markah yang ketiga ni all correct. Maksudnya daripada shape dia betul, dia label semua, kamu akan dapat full 3 markah. Ini untuk soalan subjektif lah. Okey, ini adalah untuk soalan subjektif. Kalau soalan ABCD, saya tak pasti macam mana dia tanya untuk soalan graf ni. Baik, untuk soalan nombor 4. Kita tengok soalan nombor 4. Kamu diberi function. Okey, ini kita panggil dia piecewise function sebab dia ada 3 pieces of function in one function. Okay, 3 pieces of function. Dia boleh ada 2 pieces, dia boleh ada 3 pieces, dia boleh ada 4 pieces. So ini pieces by pieces ni kita panggil piecewise function. Okay, so ini ada x sama dengan negatif 1, kemudian x tambah 4. So ini adalah x greater than negative 1. So ini adalah function dia. Okey, yang atas kali ni adalah kuadratik, yang bawah ni adalah constant. Yang ini adalah linear, garis lurus. Ini kuadratik, okey, mungkin macam ni bentuk dia. Kemudian constant, dia straight meline macam tu je lah. Baik. So untuk soalan yang pertama, find f negative 2. Okey, so soalan kita pergi soalan A dulu. Find f negative 2. So sekarang ni negatif 2 ni berada dekat mana? Kita kena tengok range dia. So saya suka lukis buat ni lah, buat number line. Okey, kita ada negatif 1. Kemudian di sini 2 saja. Okey, ni 2 saja. Kemudian x less than 1, yang kurang daripada negatif 1 ni, function dia adalah 2 minus x square. Kemudian yang lebih besar daripada 1 ni, function dia adalah x tambah 4. Tak wajib pun lukis ni, tapi dia memudahkan kamu lah. So kalau kita tengok negatif 2 ni adalah dekat sini, negatif 2. So kita akan gunakan function 2 minus x square. So maksudnya dia akan jadi 2 minus negatif 2 square. Macam tu. Okay. So ini akan jadi 2 tolak 4 lah. Okey, 2 tolak 4 dia adalah sama dengan negatif 2. Kemudian soalan yang seterusnya adalah f negatif 1. So f negatif 1, dekat negatif 1 apa function dia? So ini bukan function dia sebab ini tidak termasuk negatif 1. Ini pun bukan function dia sebab dia tidak termasuk negatif 1. So dekat negatif 1, kita hanya ada constant 2. Maksudnya titik je lah nanti. Okay. So kita dapat f negatif 1 sama dengan 2.
Kemudian F kosong. F kosong samalah. Kita tengok kosong ni dekat kawasan mana. So, kosong dekat sini. Okay. So, dia menggunakan function x plus 4. Okay, dia menggunakan function x plus 4. So, kita masukkan kosong tambah 4. Okay, kosong tambah 4. So, ini adalah sama dengan 4. Okay, so selesai soalan B. Kemudian soalan B, find the domain of fx. Nanti soalan bola dengan dadu ni saya akan jawab lepas saya lukis graf. Okay, so saya akan jawab soalan C dulu. Saya lukis graf dulu. So biasanya kita akan buat kita punya x-axis dengan y-axis dulu. Bengkok-bengkok ni. Okay. X-axis dengan y-axis. Okay, ni x-axis, ini y-axis. Okay. So, label kan. Okay, ini adalah y, ini adalah x. Kena label. Kemudian, negatif 1. Negatif 1 saya letak kat sini. Negatif 1. Kemudian, kita tengok kita punya function ni. Okay. Kita ada 3 kawasan semua sekali. Kurang daripada negatif 1. Sama dengan 1. Dengan lebih besar daripada negatif 1. So, saya akan buat yang ini dulu. Okay, constant. Dekat x, maksud benda ni, dekat x equals to negative 1, nilai dia adalah sama dengan 2. So, dekat x equals to negative 1, katakan 2 kat sini. So, dia adalah titik macam tu je lah. Macam tu. Okay, dekat x equals to negative 1, okay, nilai dia adalah sama dengan 2. Baik, katakan function ni adalah function fx sama dengan 2 saja. Contoh katakan fx sama dengan 2. So, dia punya graf adalah macam ni. Okay, dia punya graf adalah straight line saja. Okay, saya buat color lain lah. Okay, saya buat color lain. Dia punya function adalah straight line saja. Ini adalah fx sama dengan 2. Ini dot 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 sampai infinity. Ini sampai negative infinity. Okay, ini dia punya range adalah daripada negative infinity sampai infinity. Dia straight line. Tapi bila dia bagi range dia adalah dekat x equals to negative 1 saja. So, yang lain kita padam. Okay, yang lain kita padam. Kita buat dekat x kuasa negative 1 saja. So, yang lain padam. Jadilah dia titik saja. Boleh faham Okay, so yang ni saya padam. Baik, kemudian untuk x less than negative 1, dia adalah 2 minus x square. Okay, dekat x equals to negative 1, x less than negative 1, function dia adalah 2 minus x square. So, sekarang ni, saya tahu dia punya graf adalah macam ni. Okay, ini x, ini y, 2 minus x square. Okay, asal-asal dia adalah kuadratik macam ni. Kemudian ada negatif. So, dia akan reflect pada y-axis. Jadi, macam tu. Kemudian, macam ni lah. Okay, jadi macam ni. Kemudian, dia naik atas 2 unit. So, dia akan jadi lebih kurang macam ni. Okay. Cumanya, ini adalah untuk range negative infinity sampai infinity. Dia nak kurang daripada negatif 1. So, maksudnya kita kena cari. Okay, negatif 1 mungkin kat sini. Kita kena cari kita punya nilai ni berapa. So, basically apa yang saya akan buat adalah saya akan cari f negatif 1. Okay. Oh, tapi dah cari dah tadi. Okay, f negatif 1 adalah sama dengan 2. Okay, f negatif 1 adalah sama dengan 2 ni. Okay. So, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi f negatif 2. F negatif 1 sama dengan 2. Betul Cek dulu. Oh, tak kira lagi. Okey. Kejap. Kita mula balik. Okey. Saya nak cari untuk function fx sama dengan 2 minus x square dekat x sama dengan negatif 1. So, dia akan jadi 2 minus negative 1 square. Okay, so ini adalah sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Okay, maksudnya dia akan jadi dekat 3 kat sini. Okay, so ini adalah bulat.
Okey, sebab tidak termasuk dan dia adalah graf kuadratik. So, jadi macam tu. Okey, selesai. Setakat tu boleh faham ke? Okey, kita mesti cari dekat sini, dekat nombor yang dia bagi ni. Okey, kita kena masukkan. Okey, masukkan. Ini tak payah masukkan lah, constant. Ini kena masukkan. Okey, so yang seterusnya, yang last piece adalah fx sama dengan x tambah 4. Okey, fx adalah sama dengan x tambah 4 dekat x sama dengan negatif 1 juga. Sebab endpoint dia bagi yang ini, negatif 1. So, kita kira. So, ini adalah sama dengan negatif 1 tambah 4. So, sama dengan 3 juga. Okey, sama dengan 3 juga. So, saya rasa macam ada something wrong ni. Kejap, saya kena check dulu. Dua tolak negatif 1 sama dengan 1. Mana? 2 tolak negatif 1 sama dengan... Oh, ini. Ini kan? Ini silap. Sebab tu saya rasa pelik. 2 tolak negatif 1 kuasa 2, 1. Okey, so ini sama dengan 1. Maksudnya dia dekat bawah lah. Okey, katakan sini 1. Okey. Tekan sini 1. So, dia adalah kat sini. Turun macam tu. Baru betul. Okey, baru betul. Kemudian yang tadi, fx sama dengan x tambah 4 dekat x sama dengan negatif 1. Yang ini jawapan dia adalah sama dengan 3. So, dia adalah graf straight line saja ataupun linear x tambah 4. So, dekat sini, okey, dia bulat penuh tu. Kemudian dia mesti garis lurus. Okey, so dia garis lurus. Sekejap saya panjangkan ini dulu. So, dia akan jadi macam tu. Okey, dia straight line saja. Okey, linear. Ini y. Kemudian ini kena cari. Dia ada limpas kita punya y-intercept. So, kena cari. So, y-intercept sama dengan berapa tu? Y-intercept adalah apabila x equals to 0. Okey, y-intercept adalah apabila x equals to 0. Okey, so dia akan jadi y adalah sama dengan 0 tambah 4. So, ini adalah sama dengan 4 lah. Okey, ataupun fx lah. Okey, boleh juga tulis fx. So, sini maksudnya adalah sama dengan 4. Okey, so semua dah label. Sini tak label lagi ni. Okey, dekat sini tak label lagi. So, kena cari x-intercept. Okey, x-intercept untuk function 2 minus x square. So, x-intercept y sama dengan 0. Okey, x-intercept y sama dengan 0. Maksudnya kita akan dapat 0 sama dengan 2 minus x square. So, x square sama dengan 2. So, x adalah sama dengan plus minus square root of 2. Bermasuk kat sini adalah negative square root of 2. Gitu. So, sekarang ni inilah kita punya graf. Okay, inilah kita punya graf. Okay, so ingat point yang kita kena start adalah dekat yang dia bagi. Okay, ni saya namakan dia endpoint. Kita akan guna untuk soalan yang kelima kejap lagi. Okay, so ini adalah endpoint. Kita akan start lukis kat situ lah. Okay, so ini adalah graf untuk x lebih besar daripada negatif 1. Yang ini adalah graf untuk x lebih kecil daripada negatif 1. Dan ini adalah untuk x sama dengan negatif 1. Okay, so untuk lukis ni kita buat macam ni sikit. Maksudnya dia berterusan. Okay, so selesailah kita punya graf. Okay, selesai kita punya graf. Kemudian untuk soalan B, domain. Okay, dia minta domain. Domain of fx. Saya boleh tulis df macam tu. F kat bawah ni kecil je. Okay, kecil je. So, domain ni macam yang saya bagi tahu dalam video. Kita akan check macam mana secara menegak kan. Ada dia punya graf tu define ataupun tidak. Maksud define tu bila kita buat garisan ni dia kena garis tak? Ada garis tak? Macam tu. So, kalau kita tengok kat sini.
Semua ni ada garisan kan? Okey, saya mula balik. Ini ada garisan, ini ada garisan, ini ada garisan, ini ada garisan. Ini ada garisan, ada garisan, ada garisan, ada garisan, ada garisan dan dia pergi sampai infinity lah. Cumanya dekat sini, okey, bila kita buat ni, okey, dia define ke tidak? Di sini, di tengah-tengah ni. Okey, so jawapannya adalah dia define Sebab walaupun sini tak ada garisan, sini tak ada garisan, tapi sini ada. So syaratnya bila kita buat tu dia mesti ada garisan. So bila kita buat ni ada satu garisan ataupun satu titik kat sini. Maksudnya dia define. Okay. So kita punya domain adalah daripada negative infinity. Semua ada garisan ni. Sampailah infinity. So kita punya domain adalah negative infinity sampai infinity. Boleh faham ke? Okay, baik. Baik, untuk soalan D, dia minta range. Okay, so range of F. So, sama juga. Saya akan buat garisan juga. Cuma garisan melintang sekarang ni. Sebab saya nak check range. Okay, range kita akan check daripada bawah ke atas. Tadi domain kita akan check daripada kiri ke kanan. Okay. So, untuk range daripada bawah sampai atas. So, sekarang ni kita check. So, ini ada garisan, ada garisan, ada garisan, ada garisan, ada garisan. Sini tak ada dah. Okey, kat sini tak ada garisan dah. Okey, sini tak ada garisan. Sini pun tak ada garisan. Sini tak ada garisan. Ataupun not defined. Tapi sini dia define balik. Okey, tengah-tengah tu dia define balik. Ataupun ada garisan balik. Baik, sambung lagi. Tak ada garisan. Ataupun not defined. Tak ada garisan. Okey. Ni not define juga. Kemudian atas tu ada balik garisan, ada balik garisan, define, define, define. So, dia punya range adalah daripada negative infinity sampailah 1. Okey, sampai 1 tapi 1 tu not included. Macam tu. Okey, kita tengok nombor yang dekat y axis ni. Nombor yang dekat y axis. So, ini tak ada garisan, sini ada garisan, ada garisan, ada garisan, tak ada garisan ataupun not defined dekat negative 1. So, ni saya kena tulis negative 1. Okey, negative 1 tidak termasuk. Kemudian sini tak ada not defined, kemudian kat sini define lagi. Okey, dekat x sama dengan y sama dengan 2 ni ada garisan lagi ataupun ada di situ case dia akan jadi titik lah. So, kita akan buat union. Okey, kemudian buat melengkung macam tu. 2. Maksudnya 2 saja yang termasuk. Okey, kemudian union lagi. Okey, union lagi. Ni kena sambung kat sini. Okey, kejap saya pindahkan. Okey, panjang sangat ni. Okey, so union lagi. Dekat mana? Dekat sini. Okey, ini 3 tidak termasuk sebab dia tak ada garisan kat situ. 3 not define lagi. Tapi atas tu 3.1, 3.2 dah ada garisan ataupun dah define. So, semuanya define sampai infinity. Okay, so dia akan jadi 3 tidak termasuk sampai infinity. So, itulah kita punya range. Okay, so range kita tengok daripada bawah sampai atas. Okay. Untuk domain daripada kiri sampai kanan. Okey. Baik, itu adalah soalan nombor 4. Soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 ada masalah juga tadi kan. Okey, so kita bincang. Baik, saya salin soalan dulu. Nombor 5. Nombor 5A. Nombor 5 je. Okay, so kita ada piecewise function juga. X tambah 4. Kemudian X tambah 1 kuasa 2 tambah 2. Ni 7 tolak X. Kemudian dia punya range. Untuk function X tambah 4, dia X kurang dan sama dengan negatif 1. Untuk yang tengah-tengah tu, dia adalah daripada negatif 1 sampai 1. Kemudian ini X greater than 1. Kemudian, okey.
a function fx is defined as function, itulah piecewise function tu. Hence, determine its domain and range of fx. So, dia tak suruh lukis sebenarnya. Tapi, kalau kita nak determine dia punya domain and range, kita terpaksa lukis. Okay, kita terpaksa lukis. So, sekarang ni, macam biasa. Okay, macam biasa, saya akan buat endpoint. Okay, kalau kamu nak mulakan dengan kamu punya range pun boleh juga. Okay, kita nak tengok kita punya function macam mana. So, untuk x less than or equal to -1, dia adalah x tambah 4. Untuk x greater than 1, dia adalah 7 tolak x. Yang ini, tengah-tengah ni, function dia adalah x tambah 1 kuasa 2 tambah 2. Okay, so itu adalah kita punya range of function kita. So, cara yang saya akan buat adalah saya akan cari endpoint dulu. So, yang pertama, cari endpoint. Okay, dalam video pun ada saya bagi tahu cari endpoints. So, yang pertama adalah untuk function x tambah 4 tu. Okay, for fx adalah sama dengan x tambah 4. At point at x equals to -1, dia akan jadi f -1 sama dengan -1 tambah 4 sama dengan 3. Okay, selesai untuk yang itu. Okay, yang pertama ni sebab dia hanya ada satu endpoint sahaja. Baik, untuk yang kedua, iaitu function fx sama dengan x tambah 1 kuasa 2 tambah 2. Kita ada dua endpoint. Okay, yang pertama adalah -1, yang kedua adalah 1. So, at x equals to -1, f -1 adalah sama dengan -1 tambah 1. Okay, so ini adalah sama dengan 2. Kemudian dekat point satu lagi, iaitu dekat x equals to 1. So, f1 equals to 1 plus 1 square plus 2. So, ini adalah sama dengan 6. So, selesai endpoint untuk function yang kedua. Untuk function last, okay, untuk fx sama dengan 7 minus x. So, dekat point at x equals to 1, kita akan dapat f1 equals to 7 minus 1 equals to 6. So, sekarang ni kita ada tiga koordinat lah, kita boleh cakap. Okay, yang pertama adalah -1, 3 ni. Kemudian yang ini adalah -1, 2. Ini adalah 1, 6. Yang ini adalah 1, 6 juga. Okay, so kita akan lukis lah. Okay, kita akan mula lukis. So, yang pertama, kita akan buat kita punya x dengan y axis. Okay, so ini adalah x. Ini adalah y. So, yang pertama, saya akan lukis dulu endpoint yang kita ada tadi. -1, 1, 1. So, katakan sini adalah -1. Sini kosong. Sini adalah 1. Kemudian, kita akan tuliskan kita punya point tadi. Okay, point yang ini. Yang y punya. 3, 3, 2, 6, 6. So, 3, 2, 6, 6. 2, 3, 6, 6. So, kita ada 2. Kita ada 3. Kita ada 6. Macam tu. Kemudian, saya akan plotkan saya punya koordinat. Okay, saya akan plotkan saya punya koordinat. So, yang pertama adalah yang ini, -1, 3 ni. Tapi -1, 3 ni dia included So, dia akan jadi macam mana? Okay, -1, 3 dia akan jadi macam ni. Okay, so dia included. Kemudian saya ada lagi -1, 2. Okay, -1, 2 ni dekat mana? Endpoint dekat sini. So, endpoint dekat -1 ni dia adalah tidak termasuk. So, -1, 2 dia akan jadi macam ni. Kemudian 1, 6. Okay, 1, 6. Ini dia adalah endpoint dekat sini, dekat 1 ni. Dan kalau kita tengok, dia tidak termasuk juga. So, 1, 6. Dia akan jadi macam ni. Okay, kemudian sama juga satu lagi. Okay, 1, 6 juga. 1, 6 juga. So, ini adalah endpoint untuk yang dekat 1 kat sini. Tapi kat sini dia termasuk. So, nak buat macam mana? Kita lukis je lah termasuk. Macam tu.
So dapat 16 macam ni. Okay. So yang seterusnya kita akan lukis kita punya graf. Baik. Untuk X kurang dan sama dengan negatif 1 iaitu kat sini. Function dia adalah X tambah 4. Maksudnya dia adalah straight line. Okay. Dia adalah straight line. So dia straight line dia X tambah 4 sebenarnya adalah macam ni lah. Sini adalah 4. Okay. So straight line macam tu. Tapi sebabkan dia mahu untuk range X kurang daripada negatif 1 saja. So dia akan jadi macam ni graf kita. Okay. Dia akan jadi macam ni. Macam ni saja. Okay. So ini adalah graf kita. Okay. Asal-asalnya adalah macam ni. Sini kena 4. Okay. Baik. Kemudian untuk hujung sekali ni. Untuk X greater than negative 1 ni. Okay. Saya buat yang ini dulu sebab function dia senang. 7 minus X. So dia adalah straight line juga. Cuma dia menurun macam tu. So dia akan jadi lebih kurang macam ni lah asal-asalnya. Dia akan jadi macam ni, menurun. So sini adalah 7. Okay, dia menurun macam tu. Tapi dia mahu untuk range X lebih besar dan sama dengan 1. So kita akan dapat kita punya graf kita adalah macam ni lah. Okay. Sekejap saya buat garis lurus sikit. So kita akan dapat macam ni lebih kurang. Okay. So dia akan jadi macam tu. Baik, yang tengah-tengah ni. Yang tengah-tengah ni, kalau kita tengok kita punya function ni, dia adalah kuadratik. Okay, dia adalah kuadratik. So kita cuba lukis dulu dekat tempat lain. So asalnya adalah macam ni, kuadratik. Cumanya dia naik atas 2 unit. Kemudian dia bergerak ke kiri 1 unit. So kita akan dapat lebih kurang macam tu bentuk dia. Okay. So apa yang saya akan buat adalah saya akan sambungkan saja. Okay. Saya akan sambungkan saja dua endpoint saya, iaitu yang di sini dan yang di sini ni. Jadi macam tu. Okay. Dia akan jadi melengkung macam tu lah. Cuma sekarang ni saya tak tahu dia akan intersect dekat mana ni. Dia intersect dekat Y. Cuma saya tak tahu dia punya nilai berapa kat sini. Okay. Graf dia akan jadi melengkung macam tu. So kita kena cari dia intercept dekat Y ni berapa. Okay. So kena carilah dia punya intercept tu. So kita cari dulu dia punya intercept tu. So saya akan kira dekat sini. Kita nak cari Y intercept. Okay. Y intercept adalah apabila X sama dengan 0. So untuk function yang dekat tengah-tengah tu, dia akan jadi F0 0 tambah 1 kuasa 2 tambah 2. So ini adalah sama dengan 3. Maksudnya dia akan intercept dekat 3. So graf kita akan jadi start daripada dekat bawah ni. Okay, dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi melengkung macam tu lah. Okay. So dia intercept dekat 3. So inilah graf kita. Okay, inilah graf kita. So kalau lukis cantik sikit, boleh tak? Sekejap. Oh, tak jadi. Dia jadi straight juga. Okay. So, graf kita mesti melengkung sikit lah sebab dia adalah kuadratik. Okay, dia adalah kuadratik. Okay. So, selesai. Kemudian kita nak cari, okay, soalan asal kita nak cari domain and range tadi. Okay, kita nak cari domain and range tadi. So, sekarang ni kita buatlah macam tadi yang kita belajar tadi. Kalau nak cari domain, apa yang kena buat? Okay, so kita akan buat menggunakan garisan yang menegakkan. Kemudian kita akan check. So, daripada kiri ke kanan. So, sini define. Ni define. Dia saya buat macam tu maksudnya dia berterusan sampai negative infinity . So, ini define. So, sini define ke tidak? Dia define Sebab apa? Dia ada ada garisan, ada yang define kat situ, iaitu yang ini. Walaupun sini dia not included, tapi sini dia included. So dikira sebagai define. Okay, maksudnya ada garisan. So define, sini define. Sini pun tak ada masalah, tengah-tengah ni semua define.
Sini pun define. So, sini define sampailah positive infinity. So, kita punya domain adalah daripada negative infinity sampai infinity. Okay. Kemudian kita punya range. Okay, kita punya range. Okay, macam biasa kita akan check daripada bawah sampai atas. Okay, bawah sampai atas. So, kalau kamu nampak sini, sini memang tak ada. Okay. Bukan dia tak ada tu sebab dia tak define, tapi sebab kita punya graf ni kita tak sambung sampai bawah. Dia sebenarnya sampai negative infinity ni. Ni kalau sambung ni dia sampai negative infinity. So maksudnya dia still define sampai negative infinity So sini ada garisan ataupun define, sini pun define sebenarnya. Cumanya saya tak boleh nak lukis lah sebab saya punya kertas ni tak cukup size. Okay. So bawah ni dia still define. Maksudnya dia daripada negative infinity daripada negative infinity dia define naik atas. Okay, naik atas. So kita check. Sini define. Baik, di sini define ke tidak? Ini saya nak kamu jawab. Okay, saya nak kamu jawab. Sini define ke tidak ni? Ni. Ada garisan ke tidak? Cuba jawab. Ada kan? Okay. Dekat sini kat tengah-tengah ni. Kat tengah-tengah ni 2.5 ni ada garisan ke tak? Ada. Ada. Sini ada garisan ke tidak dekat 3 ni? Ada tak? Ada. Ada. Dekat 4 ada tak garisan? Ada. Ada. Dekat 6 ada. Dekat 7 ada garisan ke tidak? Kita tengok dekat 7 ni. Ataupun 6.1. Tiada. Maksudnya dia not define. Maksudnya dia not define lah. So dia define sampai 6 sahaja. Ini puncak dia. Okey, puncak yang paling tinggi sekali. Dia define sampai 6 sahaja. So kita punya range dia akan jadi negative infinity daripada bawah bawah sekali sampailah 6. Dan 6 tu termasuk. Okey, termasuk sebab ini adalah close. Okey, dia termasuk, dia define dekat 6. So inilah kita punya graf dan kita punya jawapan untuk soalan ni. Okey, so selesai soalan nombor 5. Ada nak tanya? Sir, saya mau tanya soalan 2B tu ada kurang faham konsep sikit. Oh, soalan 2B Boleh lah. Yang soalan nombor 5 okey ke? Ada nak tanya dulu sebelum saya pergi kepada soalan nombor 2B? Tiada. Baik. Soalan nombor 2B, kita kena fahamkan yang ini. Okey, yang 6 transformation ni. So kita ada graf, basic graf kita adalah y sama dengan 1 per x. Okey, y sama dengan 1 per x. So yang soalan 2B tu dia yang dia buat adalah 1 over x minus 3. Okey, dan dia letak dalam kurungan. So ini adalah transformation nombor berapa ni? Ini transformation nombor berapa? Nombor 4 ke nombor 6? Nombor 4 ke nombor 6 ni? Dia sama ni. Dia adalah dia adalah nombor 6 Dia adalah nombor 6 sebab dia tambah constant dalam function. Dekat sini saya panggil dalam function. Dekat sini saya panggil luar function. Dekat luar function. Okey, luar function. Dalam function. Okey, dalam apa? Dalam kurungan tu. Okey, dalam kurungan tu. Okey, so dia adalah transformation yang nombor 6. Maksudnya, okey, so saya akan jawab soalan ni. 2B. Okey, so soalan 2B dia bagi y equals to dia bagi fx sama je, y dengan fx sama je maksud dia. So 1 over x minus 3. Okey, kemudian ini mesti dia kena bagi tahu x tak boleh sama dengan 3. Okey, sebab apa? Kalau kita masukkan 3 dekat sini kita akan dapat 1 over 0. Dalam matematik kita tak nak benda ni. Okey, 1 over 0 kita tak nak. So senang je.
Okay, kita akan buat dulu X dengan Y axis dan labelkan dahulu. Wajib label Kemudian, graph, basic graph untuk 1 over X adalah macam ni. Okay, dia adalah dalam bentuk macam ni, reciprocal bentuk macam ni. Okay, so bila dia X minus 3, dia bergerak ke kanan 3 unit. Macam mana saya tahu dia bergerak ke kanan? Saya buat X minus 3 equals to 0, X equals to 3. Okay, so positive 3, maksudnya dia bergerak ke kanan 3 unit. So sekarang ni, apa yang kita gerakkan dia adalah dia punya asymptote. Okay, asal dia adalah macam ni. Okay, asymptote tu adalah line di mana satu line, satu garis lurus di mana kita punya graf ni tak akan sentuh selama-lamanya. Okay, dia tak akan sentuh ni. Ni asymptote. Ini kita panggil Y asymptote. X asymptote macam tu lah. Okay, so saya lukis lah. Okay, saya lukis. Okay, ini adalah graf 1 over X. So, line of asymptote dia adalah, ni kenapa ni? Okay, so line of asymptote dia adalah kat sini. Iaitu pada line X equals to 0. Okay, kemudian asymptote lagi adalah kat sini. Iaitu line Y equals to 0. Okay, maksudnya, kita punya line ni tak akan sentuh line of asymptote ni. Okay, line of asymptote ni biasanya dia dash macam ni. So, dia tak akan sentuh ni. Okay, dia makin dekat, tapi dia tak akan sentuh. Okay, so dia tak akan sentuh buat selama-lamanya. So, sekarang ni, untuk kita punya graf 1 over X minus 3, kita gerakkan dia punya asymptote tu ke kanan. Okay, ke kanan. Maksudnya, dia akan jadi macam ni, dia punya asymptote dia sekarang. Okay, ini 3. So, ini line of asymptote dia. Yang baru dah. Satu ni je yang bergerak. Okay, line of asymptote satu ni sahaja yang bergerak. So, kita lukis saja, dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi macam ni. So, ini tadi sampai atas. Okay, so macam tu. Yang bawah ni, dia tak akan duduk kat sini lah. Okay, dia bergerak. Okay, dia menghampiri asymptote tu. So, dia akan jadi macam ni. Okay, so macam ni. Bawah ni pun sama, dia akan menghampiri kita punya line of asymptote tu. Macam tu. Okay. So, dia akan cross lah. Bila cross kita punya garis Y ni, dia akan ada intercept kat sini, kita kena cari. So, Y intercept. Okay, Y intercept X equals to 0. Okay, Y intercept X equals to 0, meaning that kita akan dapat F0 ia adalah sama dengan 1 over X 0 minus 3. Okay, 0 minus 3. So, ini adalah sama dengan negatif 1/3. So, sini adalah negatif 1/3. Betul nilai dia. Okay, nilai dia betul. Negatif 1/3. Macam mana saya tahu betul? Sebab di bawah kosong. Okay, dekat tengah-tengah ni kosong. Okay, kosong kat sini. So, sini negatif 1/3 kat bawah ni. Betul lah. So, itu adalah konsepnya. Okay, kita gerakkan. Okay, kita gerakkan dia punya asymptote. Okay, gerakkan dia punya asymptote. Bukannya kita gerakkan dia punya graf tu. Okay, kita gerakkan dia punya asymptote. Boleh faham ke? Thank you, sir. Atau nak try contoh lain lagi? Tak. Tadi pun saya tanya sebab saya confused sebab X is not equal 3 batu. So, saya fikir dia bukan di asymptote 3. Macam Okay. X equals to, must not be equal to 3 tu adalah dia punya orang cakap warning lah. Warning. Okay. Sebab kalau kita masukkan 3 tu, dia akan jadi 1 over 0. Okay. So, 1 over 0 kita tak nak dalam matematik. Okay, soalan lain? Pukul berapa? Pukul 9 baru. Soalan lain? Ada nak tanya lagi? 1C. 1C ni, kamu kena buat completing the square dulu. Okay, soalan 1C, kamu kena buat completing the square dulu. So, ini adalah sama dengan negatif 2x square minus 4x plus 5. Dia bagi endpoint. Dia bagi endpoint. So, kita kejap lagi kena cari endpoint ni dululah.
Kalau macam soalan 1A dia tak ada bagi range. Okay, dia tak ada endpoint. So, kita boleh lukis terus. Tapi, bila dia bagi range macam ni, ataupun dia bagi endpoints ni, kita kena kira dulu. Baik, yang pertama kita buat kita punya completing the square dulu. Okay. Kenapa kena buat completing the square? Sebab kita tak boleh lukis graf kuadratik daripada bentuk macam ni. Ini bentuk dia namanya general form. Okay, general form. Kita kena tukarkan dia kepada standard form dulu. So, kena guna CTS ataupun completing the square. So, completing the square ni ada macam-macam cara yang kamu belajar. So, kamu boleh guna yang kamu belajar dekat sekolah dulu. Cara saya buat macam ni. Saya factorizekan negatif 2 tu dulu. Okay. So, ini x square plus 2x minus 5 over 2. Ini cara saya lah. Saya keluarkan dulu negatif 2 tu. Kemudian baru saya buat completing the square. Okay. So, negatif 2. Ini x square plus 2x. Ini plus b over 2a. So, b over 2. b adalah 2. 2 times a. 2 times 1. 2. Macam ni. Square. Minus 2 over 2 square. Minus 5 over 2. Kemudian saya akan dapat negatif 2. Ini akan jadi x square plus 2x plus 1 minus 1. Minus 5 over 2. Ya, ini jangan simplifykan pula. Okay. Sebab nanti kamu akan dapat macam yang dekat atas ni balik. Kita tak nak. So, yang ini kita akan factorizekan. Okay. Yang ini kita akan buat operation dia. Negatif 1 tolak 5/2. So, kita akan dapat negatif 2. Ini akan jadi x plus 1 square minus 7 over 2. Kemudian kita akan darab masuk balik negatif 2 ni. So, negatif 2 ni darab dekat depan ni, darab juga dekat belakang ni. Kalau tak nanti salah. So, dia akan jadi negatif 2 x plus 1 square plus 7. Okay, plus 7. So, sekarang ni kita tahulah. Okay, dia punya graf adalah dia akan naik atas 7 unit dan dia akan bergerak 1 unit ke kiri. Nombor 2 depan ni jangan risau, dia tak ada ubah bentuk pun. Okey, dia tak ada ubah bentuk graf kita. Cuma yang ini ada negatif Okey. So maksudnya kita akan dapat graf kita nanti, saya cuba lakar-lakar dulu. Okey, graf kita nanti dia adalah graf kuadratik yang reflect ke x-axis tu. Okey, so asal dia adalah macam ni. Dia akan jadi macam ni disebabkan kita punya negatif ni. Kemudian dia akan naik ke atas 7 unit, ke kiri 1 unit. So, naik atas 7 unit, ke kiri 1 unit. So, dia akan jadi macam ni nanti. Ini 7, ini negatif 1. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so saya dah nampak dah lakaran dia macam mana nanti. So, saya akan kira dia punya endpoints. Okay. So, saya akan kira dia punya endpoints. At point negative 3. X equals to negative 3. Okay. At point, saya tulis macam ni teruslah. Okay. X equals to negative 3. F negative 3 adalah sama dengan, ini ikut kamulah nak guna function yang asal ke ataupun nak guna function yang ini. Okay. Kita akan tetap dapat jawapan yang sama. So, dia akan dapat ni negatif 2. Negatif 3 tambah 1 kuasa 2 tambah 7. So, ini berapa ni Negatif 3 tambah 1 negatif 2. Kuasa 2 jadi 4. 4 darab negatif 2 negatif 8. Negatif 8 tambah 1 negatif 1. Okay, X equals to 2. So, F2 equals to negatif 2. 2 plus 1 square plus 7. So, ini jadi berapa ni? 2 tambah 1, 3. Kuasa 2, 9. Darab negatif 2, negatif 18. Negatif 18 tambah 7 berapa? Negatif 11 kah? Kalau tak silap lah. Okay. Okay. So, kita dah ada endpoints. So, maksudnya dekat X sama dengan 2. Okay, mungkin sini 2. Okay. Silap ni. Contoh lakaran saja ni. Okay, kita kena lukis yang baru nanti. Okay, dekat X sama dengan 2 dia adalah negatif 11. So, mungkin dekat sini adalah negatif 11. So, sini adalah 2.
Kemudian negatif 3 dia adalah sama dengan negatif 1. So mungkin kat sini adalah negatif 1. Sini adalah negatif 3. Macam tu lah. Okay, so sekarang ni kita mula lukis. Okay, kita mula lukis. So dapat macam tu. Kemudian ini X dengan Y kena label. X dengan Y kena label. So ini X, ini Y. Okay. Kemudian kita plotkan kita punya point yang kita dapat tadi, iaitu ni adalah negatif 3, negatif 1. Sini adalah 2, negatif 11. Kita letak dulu. Okay, kita letak dulu kita punya point ni, koordinat ni. Negatif 3, 1. Negatif 3, 1. Katakan sini negatif 3, sini negatif 1. So, negatif 3, 1 ni included ke not included? So, negatif 3 kat sini. So, kalau kita nampak dekat sebelah dia tu adalah included. So, kita akan dapat point macam ni lah. Okay, point penuh. Okay, dapatlah macam ni. Negatif 3, negatif 1. Kemudian, dekat koordinat 2, negatif 11 ni. Okay, 2, negatif 11 kat sini. So, dia adalah not included. So, 2, negatif 11. Okay, kat mana 2, negatif 11? Katakan sini 2 lah. Okay, sini 2. Negatif 11 kat bawah lagi. Okay, negatif 11. So, dia not included. Dapat macam tu. So, sekarang ni, kita tahulah kita punya graf tadi, lakaran dia macam ni. So, mungkin dia akan jadi macam ni lah. Mungkin dia akan jadi macam ni. Mungkin dia akan jadi macam ni. Ataupun mungkin dia boleh jadi macam ni. Kita tak tahu sekarang ni. Adakah dia berada dekat atas ni, ataupun dia berada dekat bawah ni, ataupun dia berada dekat sini. Kita tak tahu. So, kita kena kira kita punya y-intercept ni. Kena kira y-intercept ni dekat mana. Adakah dia intercept kat sini? Adakah dia intercept kat sini? Ataupun adakah dia intercept kat bawah ni? So, kena kira y-intercept dulu. Okay. So, kita kira dia punya y-intercept. So, y-intercept apabila x equals to 0. So, F0 adalah sama dengan negatif 2. 0 plus 1 square plus 7. So, kita akan dapat berapa tu? 1, negatif 5. Okay, 5. Maksudnya dia intersect dekat 5. So, saya akan letak 5 kat sini. Okay. So, sekarang ni, kita boleh buatlah kita punya graf kuadratik. Okay. So, dia intersect dekat 5. Okay, dapatlah lebih kurang macam ni. Okay. Kejap. Dia punya puncak dekat mana? Dia intersect dekat 5. Puncak dia dekat mana? Puncak dia adalah dekat 7, negatif 1. Itu puncak dia. Okay, puncak dia adalah dekat 7, negatif 1. Dia intersect saja dekat 5. Okay. Dia bukannya puncak dia dekat 5 ni. Dia bukan 5 macam ni. Dia intersect saja. Puncak dia dekat mana? Puncak dia adalah dekat sini kita tengok 7, negatif 1 ataupun negatif 1, 7. Negatif 1, 7. Negatif 1 dekat sini. 7 dekat sini katakan. Okay. So, ini puncak dia. Maksudnya dia akan macam tu. Macam tu. Okay. So, puncak dia negatif 1, 7. Kita sambung. Okay. X-intercept dia bukan dekat 3. Tapi dekat-dekat dengan 3. Kena carilah tu kalau kamu mau. Okay. Memang kena cari pun tu. Okay. So, puncak dia dekat negatif 1, 7. Dia intercept dekat 5. Kemudian dia intercept lagi dekat X tu. Kena kira berapa. Sambung. Dapatlah macam tu. Okay. So, y-intercept nak kira macam mana? Y-intercept kita kira lah. Y-intercept nak kira y-intercept tadi. So, y-intercept x-intercept. Okay. X-intercept y equals to 0. So, kita guna function yang original ni. Okay. Ini tekan calculator saja. Okay. Kamu tekan calculator. So, fx function dia adalah negatif 2x square minus 4x plus 5. Okay, tekan calculator. Okay, kamu tekan calculator. Kamu akan dapat A sama dengan negatif 2. B sama dengan negatif 4. C sama dengan 5. So, kamu akan dapat satu adalah negatif 2.87. Negatif 2.87. Satu lagi adalah 0.87.
Okay, satu lagi adalah 0.87. So, kalau kamu tengok graf kita ni, di sini adalah negatif 2.87. Tepatlah ni kita punya lukisan ni. Satu lagi adalah X sama dengan 0.87 kat sini. Lebih kurang lah ni. Dia kecil daripada 2 kan? Dia kecil daripada 2. So, inilah graf kita untuk soalan 1C. Dia panjang sikit. Boleh ke? So, kat sini, kalau kamu nampak, sini ada label untuk y-intercept. Sini ada label untuk x-intercept. Sini ada label untuk endpoint. Kemudian ada label x dengan y-axis. Shape dia betul. So, ini dapat 3 markah lah lebih kurang. Okey, baik. Ada soalan nak tanya? Ada soalan lain yang nak ditanya? 3C, sir. 3C. 3C. Okey, 3C. 3C dia punya function adalah 2 minus square root of 1 minus 2x. Okey, ada banyak transformation kat sini. Yang pertama, basic graph dia macam yang kita tahu hanyalah square root of x saja. Baik, so yang saya nampak kat sini, kita ada negatif depan x. Negatif depan x ni. Okey, so yang ini dia reflect at y-axis. Kemudian, yang ini, okay, kita samakan dia dengan kosong. Kita akan tahu dia akan pergi ke kanan setengah unit kalau tak silap saya. Okay, jom kita kira sekarang. Yang ini 1 minus 2x equals to 0. 1 equals to 2x. X equals to 1 over 2. Betul lah tu. Maksudnya dia reflect ke kanan. Okay, reflect ke kanan setengah unit. Ini reflect dekat y-axis. Kemudian dia ada lagi negatif depan function. Ini negatif depan x. Ini negatif ini negatif depan x dalam function. Ini negatif depan function tersebut. Dia macam ni, ada beza. Y equals to square root of negative x. Ini reflect dekat y-axis. Y equals to negative square root of x. Ini reflect dekat x-axis. Ada beza tu. So, sekarang ni dua-dua ni kita ada. Okay. So, sekarang ni yang ini dia akan reflect at x-axis pula. Okay. Okay. So, reflect dekat x-axis. Kemudian ada 2 depan ni. Okay. 2 maksudnya dia akan naik atas 2 unit. So, ini adalah up 2 unit. Okay. So, itulah reflection dia. Okay. Kamu dapat soalan, tengok dulu. Reflection apa yang kena buat. So, saya akan lukis. Saya akan buat reflection dulu. Baru saya akan buat atas, bawah, kiri, kanan. Okay. So, yang pertama kena buat reflection ni dulu. Ini step yang pertama. Step yang kedua barulah. Ini ke kanan, ini ke atas. Okay. Itu adalah step dia lah. Okay. So, kita akan buat graf sekarang. Okay, so ini adalah X, ini adalah Y. Terbalik. Okay, ini adalah X, ini adalah Y. Okay, graf original dia adalah macam ni. Okay, dia adalah macam ni. Dia berterusan tu. Okay, berterusan. Saya tak nak kamu lukis macam ni. Ini adalah straight line. Saya tak nak kamu lukis macam ni. Ini tak tahu apa dia. Graf dia adalah dia naik atas, melengkung dan dia akan terus naik atas. Okey, dia akan terus naik atas ni. Dia tak ada melengkung macam tu ataupun melengkung macam ni, tak ada. Baik, so graf asal dia adalah macam ni. Kemudian dia reflect dekat x-axis. Okey, kamu boleh buat mana-mana lah, nak buat x-axis dulu boleh, nak buat y-axis dulu boleh. So katakan dia reflect dekat y-axis. So jadi macam ni. Kemudian dia reflect lagi dekat x-axis, jadi macam ni. Okay. So sekarang ni asal dia macam ni.
reflect dekat y-axis jadi macam ni, reflect lagi sekali dekat x-axis jadi macam ni. Okay, so dia jadi macam tu. So graf dia jadi macam tu lah. Kemudian apa lagi? Kemudian dia bergerak ke kanan setengah unit. So bergerak ke kanan setengah unit, jadi macam tu. Okay, setengah unit So sini akan jadi 1/2 lah nanti. So setengah unit bergerak ke kanan. Kemudian dia naik atas 2 unit. So di sini adalah dia punya starting point. Di sini dia punya dia berterusan. Okay, starting point ni yang kita akan naikkan sebanyak 2 unit. So naikkan 2 unit. 1, 2. So dia akan jadi macam ni. Okay. Baik. Sekarang ni kita tak tahu sama ada dia lalu kat tengah ni, ataupun dia lalu kat bawah ni, ataupun dia lalu kat atas ni. Tak tahu yang mana satu. Kita kena cari dia punya y-intercept nanti. Okay. Kita cari y-intercept. So ingat saya ulang lagi sekali. Asal-asal dia macam ni. Reflect dekat y-axis jadi macam ni. Reflect dekat x-axis jadi macam ni. Kemudian dia bergerak ke kanan setengah unit. Kalau kamu nak naikkan ke atas pun boleh juga. Naikkan ke atas 2 unit dulu. So dia jadi macam ni. Okay, dia jadi macam ni. Kemudian gerakkan dia ke kanan setengah unit. So setengah unit kat sini, dia jadi macam ni. Cumanya tadi macam saya cakap lah, kita tak tahu dia lalu atas ke, dia lalu dekat origin ke, dia lalu dekat bawah. So kena kira dia punya y-intercept. So sekarang ni kita kira dia punya y-intercept. Y-intercept adalah apabila x equals to 0. So f0 adalah sama dengan 2 tolak square root of 1 minus 2 times 0. So maksudnya ini jadi apa? 2 tolak 1 tolak 0, 1. 1 tolak 0, 1. 2 tolak 1, 1. Okay, so maksudnya dia intersect dekat 1. Okay, so ini 1. Ni setengah. Ni 1. Bagi sama lah. Okay, kita bagi sama dia punya ni 1. Kemudian apa lagi? Okay. So maksudnya dia punya point tadi adalah dekat mana? Dekat setengah dengan 2 kan? Setengah dengan 2. 2 kat sini. Okay, so maksudnya dia punya point kat sini. Okay, setengah 2. Okay, dia bergerak ke kanan. Dia bergerak ke kanan setengah. Dia naik atas 2 unit. Okay, kemudian dia intercept dekat 1. So graf kita akan dapatlah macam ni. Okay, dia intercept dekat 1. Macam tu. Kemudian ini terus. Ini x-intercept. Kena carilah. Okay, x-intercept. X-intercept y equals to 0. Okay, y equals to 0. Maksudnya 0 equals to 2 minus square root of 1 minus 2x. Ini kena pindah-pindahkan sikit lah. So saya akan pindahkan yang ini pergi sebelah kanan. Okay, so dia akan jadi square root of 1 minus 2x equals to 2. So 1 minus 2x equals to 2 square. So 1 minus 2x equals to 4. 1 minus 4 equals to 2x. So 2x equals to negative 3. X equals to negative 3 over 2. Maksudnya sini adalah negative 3 over 2. Macam tu. So selesai dia punya graf lah. Lukis graf. Kemudian dia punya domain and range. So domain, range. So domain macam saya cakap tadi, kita akan buat daripada kiri ke kanan. So domain, okay, define. Sini tak define dah. So maksudnya dia akan jadi daripada negative infinity sampai setengah tadi daripada 1/2 termasuk. Okay, setengah termasuk. Okay, jangan kamu ambil 2 pula. Okay, jangan kamu ambil nombor 2 ni pula. Kita ambil nombor setengah kat sini. Sebab dia daripada kiri ke kanan. Okay, sampai setengah. Kemudian dia punya range daripada bawah. Bawah daripada negative infinity sampailah atas. Okay, 2 lah. So dia akan jadi daripada negative infinity sampai 2 termasuk. Selesai untuk soalan 1C. Dia nak tanya? Tak faham ke saya lukis? Okey. Ada soalan lain nak tanya? Okey, baik. Kalau tak ada masalah, nanti kamu akan jawab soalan composite function. Video saya dah suruh kamu tengok.
So kamu jawab soalan 6 kejap. 6 sampai 6 sampai 13. Okay, composite function 6 sampai 13. Okay, 6 sampai 13. Kemudian nanti saya akan bagi link video yang terbaru, iaitu inverse function. Okay, inverse function. Kita ada 2 subtopik lagi. Baik. Saya ada pengumuman, beberapa pengumuman nak bagi tahu. So tolong take note Baik, sekarang ni minggu yang keberapa? Ni kalau tak silap saya minggu keberapa, sekejap saya check balik. Hari ni berapa bulan? 17 hari bulan 9. Malaysia Day. Okay, so ini minggu ke-8. Okay, ini minggu ke-8. Okay, minggu ni adalah minggu ke-8. Minggu depan adalah minggu 9. Okay, minggu 9, kemudian minggu 10 lah. Baik, minggu 10 ni kamu akan ada UPS 2. Okay, ini melibatkan chapter 4, 5. Okay, chapter 4 and chapter 5. Okay, UPS yang kedua kamu. Chapter 4 dan chapter 5. Minggu depan kamu akan ada pra-UPS. Okay, pra-UPS 2. Sama juga chapter 4 dan chapter 5. So, most probably kita akan habis chapter 5 ni pada Jumaat depan. So, kamu akan ambil pra-UPS petang tu. Tapi tak ada masalah kalau kita tak sempat habis pun sebab dia baru pra saja. Okay. Tapi yang UPS 2 ni memang yang minggu 10 ni memang kita kena habiskan chapter 5 lah untuk kamu jawab UPS 5. Okay, so ini tolong take note. Minggu depan akan ada pra-UPS pada hari Jumaat, kalau tak silap saya, hari Jumaat pada petang tu. Okay, so walaupun kita mungkin kita tak sempat habis chapter 5, tapi kita buat juga pra-UPS tu sebab nak kamu tengok dia punya format soalan untuk chapter 4 dan chapter 5 lah sikit yang sempat kamu belajar. Okay, cuma minggu 10 tu memang confirm lah kita dah habis chapter 5, so kamu kena get ready untuk UPS 2. Kemudian jangan lupa kamu punya individual assignment akan submit pada hujung minggu 9. Okay, hujung minggu 9, 26 hari bulan 9 saya letak tarikh situ. Okay, so ini kamu akan submit assignment yang pertama. Okay, ni tolong take note 26 hari bulan 9. Okay, 26 hari bulan 9. Pra-UPS pun saya tak pasti berapa bulan, tapi hari Jumaat tu lah. Okay, Jumaat petang. Yang UPS ni kita akan KIV dulu tarikh dia. Okay, sebab kena selaraskan dengan kelas-kelas yang lain. Satu college kena selaraskan. So itu adalah untuk pra-UPS dan UPS. Ada nak tanya apa-apa sebelum saya pergi ke maklumat yang seterusnya? Okay. Kemudian saya nak kamu, kamu akan buat something nanti, iaitu kamu akan buat penilaian pensyarah, iaitu kamu akan menilai saya. Okay. So saya akan bagi link nanti. Kemudian dia punya rubrik nanti kamu boleh baca sendiri. Okay. Saya dah forward dekat dalam grup Telegram tu. Okay. Kamu boleh baca macam mana nak bagi markah. Kalau 10 apa dia ada dia punya itulah, dia punya ratio tu. Kamu pernah isi ke benda ni? EPP ni, penilaian pensyarah, pernah isi tak? Pernah. Pernah.
Okay, siapa yang tak pernah boleh tanya siapa yang dah pernah ni lah, yang pernah buat EPP ni. So nanti saya akan bagi link. Okay, saya akan bagi link ikut Telegram je lah. Okay, nanti siapa yang tak isi saya akan tahu. Okay, pensyarah yang handle benda ni dia akan bagi tahu saya berapa orang yang tak isi lagi. So saya harap semua orang isi untuk penilaian pensyarah ni. So sekejap lagi saya akan bagi link. Okay, sekejap lagi saya akan bagi link untuk apa nama ni, untuk video yang terbaru. Kemudian saya akan bagi kehadiran. Okay, video kehadiran. Kemudian kamu boleh jawab soalan tutorial. Okay, petang ni pun sama kalau tak siap kejap lagi kamu sambung petang ni pukul 2. Soalan tutorial tu. Soalan nombor berapa tadi saya bagi Lupa sudah. Sampai 13 sir. Sampai yang saya ingat sampai 13 lah. Okay, 6 sampai 13. 6 sampai 13. Okay, so ada apa-apa soalan nak tanya? Kemudian saya akan bagi link EPP, nanti kamu tolong isi. Okay, tolong isi by this week lah. By today lah last date. Okay, kamu isi je sekejap. Kemudian apa lagi tak ada dah. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum saya tamatkan sesi Google Meet kita? Last soalan. UPS 2 berapa soalan? Saya rasa setakat ni sama saja macam hari tu. Dia punya masa pun sama. So soalan dia mungkin samalah. Nanti saya akan update kemudian. Okay, basically kamu akan buat dalam masa 35 minit. Ataupun kalau ada yang berubah nanti mungkin dia extend sampai 50 minit. Tengok bergantung pada soalan. Saya akan update balik benda tu. Okay. Ada lagi ke yang saya tak baca? Mana saya punya ni? In call message ada yang tanya tu? Tak ada dah. Okay. So kalau tak ada apa-apa masalah, kita akan jumpa pada Isnin depan. Okay. Jangan lupa buat kerja yang saya bagi nanti. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Thank you guys.